Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi dan ahli jawatankuasa Surau Pedas Perdana, seterusnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar tuan-tuan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya sihat alhamdulillah. Kan? Yang pertama sekali, lama tak jumpa ni kan? Lama betul ni, siapa ni kan? Aku kenal kan? Okay. Jadi saya ingat last saya datang sini bulan 2 ke bulan 1 ke, tak ingat lah kan. Bulan 1 bulan 2. Jadi datang pula bulan 9 ni. Jadi ada 6-7 bulan mungkin 7-8 bulan lah tak datang ni, disebabkan musibah yang melanda kita seluruhnya di atas muka bumi ni. Yang pertama-tama sekali, marilah kita sama-sama merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah dan kurnianya hari ini kita dapat berkumpul untuk mendengar sedikit sebanyak daripada apa yang terkandung di dalam kitabullah dan juga sunnatu, apa yang ada di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, saya nak ajak sebelum daripada tu untuk kita sama-sama bersyukur di atas nikmat kurnia Allah SWT ni, di atas kurniaannya secara fizikal yang kita dapat hari ni secara fizikal yang kita dapat hari ni, dari segi kesihatannya alhamdulillah. Baru-baru ni kat sini ada kes kan, dekat dengan kilang ni kan, jadi kilang ayam ni. Jadi alhamdulillah, sebab kita kena bersyukur di atas nikmat sihat yang kita dapat ni. Sebab tuan-tuan, kita hari ni sihat, tetapi hari ni cuba kita fikir berapa puluh juta orang yang sekarang ni sedang terlantar di katil sakit kan. Puluh juta hari ni orang sakit tuan-tuan, ramai. Penyakit dalam atas muka bumi ni banyak lah kan, ada ribu-ribu sakit kan. Kalau kita ambil COVID sahaja, COVID ni telah menjangkiti lebih daripada 28 juta orang. Seluruh dunia ni 28 juta orang telah terjangkit dengan COVID ni. Jadi alhamdulillah kan, alhamdulillah di kalangan kita ini tidak ditimpa musibah itu. Itu baru satu penyakit kan. 800,000 orang mati disebabkan COVID. Jadi Malaysia ni pun dah start naik balik. Jadi kita sama-samalah cubalah untuk menjaga, di samping minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk lindung diri kita kan. Kadang-kadang kita ni SOP tapi kita pun lupa siapa yang jaga kita sebenarnya kan. Semua itu pemeliharaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah hari ni, sampai hari ni, walaupun lama tak jumpa, saya nampak tuan-tuan sihat kan. Apa ni, makan sedap lagi kan tuan-tuan ke dah lain sikit rasa makan ni lepas COVID ni. Tak rasa lah makan kan. Sama ya kan. Sama ya, tak berubah pun kan. Alhamdulillah, itu masih adalah nikmat yang masih Allah SWT beri kepada kita. Makan kita, badan sihat. Yang paling utama sekali, aman kita ni. Walaupun COVID pun aman, tak ada siapa nak pergi ancam kita, tak ada siapa kan? Tak ada siapa ancam kita kan? Kita aman. Sebab tu Nabi SAW, dan saya dah pernah sebut dah dulu, maknanya Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, dan juga Al-Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya. Nabi SAW sebut, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadih wa indahu qutu yaumih faka'annama hizat lahud dunya. Siapa yang di kalangan kamu ini berpagi dalam keadaan aman, siapa yang bangkit pagi rasa aman ya kan, fi sirbihi, yakni pada dirinya dan juga keluarganya kan, rasa tak ada siapa nak kacau dia, tak ada siapa nak ugut bunuh dia ke, dia aman kan. Siapa yang rasa macam tu bangkit pagi, Nabi SAW sebut, lepas tu mu'afan fi jasadihi, badan dia pula sihat. Nabi kata badan dia okey, sihat, boleh bangkit katil, boleh masuk bilik air elok, boleh buang air, semua sihat kan.
wa indahu qutu yaumih, dan dia pula hari tu ada bondo nak makan, kan? Fa ka'annama hizat lahu dunya, seolah-olah dia ni tadi telah dibentangkan dunia kepadanya. Sebab kalau kita fikir balik, betul Nabi sebut ni. Sebab kalau kita dalam bank pun ada 10 juta pun, contohlah dalam bank saya ada 10 juta contoh, tapi kalau sakit dia ataupun terancam hari tu kan, ataupun tak boleh makan kan, ada makan tapi tak boleh nak makan, sakit, jadi semua itu tak ada nilai nikmat tu. 10 juta dalam bank tu tak ada nilai, melainkan nikmat yang aman, nikmat sihat, dan juga nikmat apa tadi, makan, kan? Dapat makan ni kira alhamdulillah, tuan-tuan. Okey, itu tentang syukur kita kepada Allah SWT dari segi fizikal. Dan benda yang lebih besar daripada nikmat fizikal ni adalah nikmat spiritual kita, ataupun ruh kita rasa aman, kan? Itu bondo yang paling utama untuk kita bersyukur kepada Allah. Sebab kalau kita tengok top 20, top 20 ni apa, ialah top 20 negara yang paling banyak bunuh diri, kan? Semuanya negara bukan Islam, kan? Bukan Islam, kan? Jadi kita boleh dapat kat situ. Maksudnya ada benda ada benda dalam diri dia yang tak selesai, dalam diri dia ni tak selesai, tak terjawab. Bila dia rasa ada masalah, tak ada siapa dah nak tolong dia, tak ada apalah hidup yang ni, dia tak macam orang Islam yang tahu ada lagi kehidupan lagi satu. Dia tak macam tu, dia tak terjawab hidup dia, jadi kesimpulan dia senang, matilah. Sedangkan kita itu mati bukan penghujung. Kita orang Islam, kita tahu mati bukan penghujung. Jadi itu antara nikmat yang Allah SWT kurniakan kepada kita untuk kita syukuri sebenarnya. Pentingnya spiritual ni, tuan-tuan. Kalau tak kerana spiritual, kalau kita tengok, sebab kita tengok kadar tu, yang negara-negara yang bunuh diri ni semua negara-negara kaya sebenarnya. Kalau kita tengok Korea, Jepun, France, India, itu Hungary, negara-negara di sebelah Eropah dan negara-negara yang kaya ni, itu adalah kadar yang paling tinggi bunuh diri. Dia kira lah, setiap 100,000 orang tu, dia kira 30 orang bunuh diri. Setiap 100,000, 30 orang bunuh diri. Nampak macam tu sekali dia punya tahap. Jadi walaupun mereka ini nampaknya hebat di luar, keretanya besar, rumahnya cantik, bangunannya hebat, tetapi di dalamnya mereput, kan? Tak ada, kan? Yang ni tak ada harapan, hidupnya tidak ada harapan. Yang berlainan dengan kita penuh dengan harapan. Kita tahu ada satu lagi kehidupan yang membawa harapan yang lebih besar. Kalau hari ini susah, kita tahu kita kat sana insya-Allah tak susah. Okey. Itu adalah syukur kita yang pertama. Sebab tu kita kena lazimi sebut alhamdulillah. Sebab kita kena tahu betapa susahnya kita hari ini, ataupun akan susahnya kita nanti pun tidak lebih teruk daripada, ataupun kita masih lagi mengecapi banyak lagi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tuan-tuan, jadi sebelum kita start ni, nak sebut sikit pasal doa. Doa, kalau kita tanya orang Melayu, orang Melayu akan kata, kalau kita tanya orang Melayu lah, doa tu apa? Orang Melayu akan jawab macam mana? Ni adalah doa tu. Kan? Ini adalah doa. Doa datang daripada perkataan bahasa Arab ad-du'a. Ad-du'a ni, bahasa Arab ni pun satu. Bahasa Arab ni dia terbahagi kepada dua. Satu bahasa al-lughah al-arabiyyah al-fusha, bahasa Arab fasih, fusha. Satu al-lughah al-arabiyyah al-amiyah, bahasa Arab pasar. Jadi dua, standard, fusha tu standard lah, standard dan juga pasar. Yang standard ni pula terbahagi kepada dua. Terbahagi pula al-lughah al-arabiyyah al-hadithah, bahasa Arab moden, dan juga bahasa Arab al-qadimah, bahasa klasik. Jadi bila para ulama cuba menterjemahkan perkataan itu, cuba mentafsirkan perkataan, mereka akan rujuk kepada bahasa Arab lama ni tadi, bahasa Arab klasik, bahasa Arab moden ni banyak diajar di sekolah-sekolah lah, bahasa Arab moden. Jadi saya nak cerita apa, ad-du'a tadi.
Bila ulama cuba mentafsirkan perkataan tu, dia akan rujuk balik rujukan bahasa Arab lama. Di kalangan bahasa Arab klasik ataupun lama ni tadi, rujukan yang tertinggi adalah Al-Quran. Yang paling tinggi lah Al-Quran, lepas tu syair, lepas tu hadis, macam-macam lah rujukannya. Jadi berdasarkan Al-Quran dan juga hadis, perkataan doa ni tadi boleh membawa sekurang-kurangnya 8 makna doa. Jadi hari ni saya nak bagi tahu 3 daripada 8 tu. Yang pertama, doa boleh difahami dengan makna panggil. Doa, ingat 3 ya, panggil. Nombor 1, panggil. Sebab tu dalam Al-Quran sebut faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum. Katakan wahai Muhammad, jom nad'u abna'ana, panggil anak-anak kita dan anak-anak engkau. Okey, nad'u, perkataan kat situ maksud dia panggil. Panggil. Yang kedua, boleh membawa makna minta tolong. Minta tolong. Minta tolong ni apa? Contoh dalam Al-Quran, wa in tad'u musqalatun ila hamliha. Dan sekiranya orang yang dibebani berat itu tadi, dibebani berat dosa maksudnya, ila hamliha, panggil orang untuk minta tolong. La yuhmal minhu syai'. Orang yang dipanggil tu tak akan dapat tanggung dosa tu. Allah cerita ayat ni selepas wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak menanggung dosa orang lain, kan? Betul, Allah samalah wa in tad'u musqalatun ila hamliha. Kalau orang yang dibebani tu tadi panggil orang nak minta tolong, la yuhmal, orang tu tak dapat nak beban. Okey. Ulang apa ni? Yang pertama tadi apa? Panggil. Yang kedua, minta tolong, doa. Dan yang ketiga, doa juga boleh membawa makna cakap. Fama kana da'wahum illa an qalu inna kunna zalimin. Okey, dakwahum kat situ membawa maksud cakap. Dakwahum kat situ cakap. Jadi ada 3 makna: panggil, minta tolong dan juga cakap. Okey, cuba kita fikir balik dalam kehidupan kita seharian ni. Dalam berdoa kita kan, kita setiap kali lepas solat kita doa ni, ada tak salah satu ataupun ketiga-tiga elemen yang tadi ada tak? Panggil, kita ada panggil tak dalam doa kita? Ataupun kita amin ya belakang? Kita amin kat belakang, ataupun kita baca pun tak faham. Panggil, ada tak kita panggil Tuhan, ya Rabb, ya Rabb, ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang hidup, ya Wahhab, wahai pemberi. Ada tak kita panggil Tuhan kita? Yang kedua apa tadi? Minta tolong. Ada tak kita tu sendiri rasa nak minta tolong? Ya Allah, tolong aku. Ya Rabb, wahai Tuan aku, tolong aku hari ni. Ada tak kita minta tolong? Ada. Mungkin ada, mungkin tak ada pun satu hari tu. Dan yang ketiga tadi, cakap. Ada tak kita cakap dengan Tuhan kita? Jadi sebab kita ni, alhamdulillah orang Melayu banyaklah berdoa tu kan, berdoa macam tu lah kan. Tetapi adakah termasuk di dalam maksud berdoa itu sendiri? Mungkin yang banyaknya adalah upacara doa kan. Sebelum majlis baca doa kan, kita pun amin kan. Sebelum makan baca doa kan. Kita pun ada tak dalam doa kita tadi tu cakap dengan Tuhan, panggil Tuhan, minta dengan Tuhan? Ada tak? Jadi jangan kita hanya bergantung kepada upacara berdoa. Lepas solat pun okeylah kita berdoa, tapi adakah kita cukup sekadar tu je kan? Bagus orang yang rajin solat jemaah pun bagus kan, tapi adakah orang yang solat berjemaah ini berdoa dengan Tuhan dia, ataupun dia cukup amin kat belakang dalam keadaan kita pun tak berapa faham sangat pun doa tu kan? Kan mak imam boleh imam. Kita cakap macam kita doa pun tak baik lah. Okey, dia doa ni adakah dikira berdoa benda-benda yang tak elok kan? Doa ni apa? Doa tu tadi 3 benda tu kita minta dengan Tuhan kan? Benda yang tak elok. Adakah cumanya isunya adakah doa-doa begitu dimustajabkan atau tidak? Itulah kan, adakah dimustajabkan atau tidak? Doa sampai doa macam mana pun akan sampai kepada Tuhan. Cumanya sekiranya dia ada padanya dosa ataupun
minta putus silaturahim contohnya kan, ya Allah jangan dah aku ni jumpa dia lagi. Kita doa benda-benda yang nak putuskan silaturahim ataupun doa yang tu menjadi khilaf di kalangan ulama, adakah Allah terima atau tidak. Jadi saya pun tak boleh nak cakap, mungkin itu khilaf kan, terima atau tidak, wallahu taala alam. Sebab ada di kalangan sahabat yang minta orang itu ditimpa fitnah. Maksudnya ya Allah, sahabat ni pernah doa, orang tu tuduh dia kan, dia ni tak tepati amanah lah apalah, sedangkan dia tak buat benda tu. Dia doa balik kat orang ni, Allahumma atil umrahu, ya Allah panjangkan umur dia. Maksudnya kan, kadang-kadang panjang umur ni bukan perkara baik tuan-tuan. Panjang umur ni, kalau panjang umur dah apa, dah tak ingat, dah tak boleh nak buat kerja sendiri, dah menyusahkan ataupun dah tak solat lah maksudnya kan. Panjang umur tapi dah tak buat dah benda-benda kebaikan ni, itu bukan perkara yang baik. Dan sebab tu sahabat itu benci kalau doa panjang umur tanpa disandarkan dengan amal soleh. Ya Allah panjangkan umur dia di dalam ketaatan, panjangkan umur dia untuk beramal soleh. Jadi terjawab tak soalan jawapan tadi? Jadi yang tu lah doa adakah ia dimustajabkan, wallahu taala alam, khilaf. Cumanya sekiranya kita berdoa, doa itu sampai kepada Allah SWT. Nak cakap apa tadi? Okey, doa. Okey, kenapa kita kena berdoa? Yang pertama sekali, doa itu lambang kita ini rendah diri kita, sekaligus mengangkat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ni tak pernah rasa nak rendah diri kepada Allah, Allah takkan angkat kita. Okey, macam kita minta tolong orang lah kan. Kalau kita ni manusia ni, kita ni orang manusia, sebagai seorang manusia, kita tak pernah, kalau boleh kita tak nak minta tolong orang, kalau boleh tak nak lah kan. Tetapi kalau kita minta juga tolong orang tu, maksud kita betul-betul berhajat lah kan, kita betul-betul berhajat. Jadi orang yang kita minta tolong itu akan rasa dia puas hati lah, ataupun dia rasa, dia tahu dia hebat lah. Demikian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lambang kerendahan diri kita dengan Allah adalah kita berdoa. Kita mesti berdoa. Baik, itu yang pertama. Yang keduanya, doa dapat melepaskan diri kita daripada azab Allah. Kalau kita tak pernah berdoa, kita tengok kisah ni, Aisyah radhiyallahu anha tanya Nabi SAW tentang seorang lelaki pada zaman jahiliyah, nama dia Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an ni siapa? Abdullah bin Jud'an ni seorang yang sangat pemurah, sangat pemurah. Ini bukan sikit-sikit punya ni. Kalau sampai diriwayatkan, kalau dia ni sedekah makanan tu, orang yang tengah duduk boleh ambil, orang yang tengah berdiri berjalan pun dapat ambil, orang yang tengah menunggang pun dapat ambil. Punyalah banyak sedekah itu kan. Kadang-kadang satu hari diriwayatkan dia ni sembelih sampai 100 ekor unta untuk jamu orang makan. Dia ni sangat pemurah, dan juga sangat menyambung silaturahim. Abdullah bin Jud'an ni juga ada satu kisah dengan Nabi, nama dia Hilful Fudul. Nama dia perjanjian Fudul. Perjanjian Fudul ni adalah satu perjanjian yang mana kabilah-kabilah Quraisy bersatu menentang kezaliman yang berlaku di Mekah. Jadi Abdullah bin Jud'an ni buat satu perjanjian, datang kabilah-kabilah dia jemput datang rumah dia, buat satu perjanjian untuk menentang kezaliman yang berlaku di Mekah. Ada satu kes di Mekah ni, orang luar datang berniaga. Lepas tu seorang ni Wa'il nama dia. Wa'il ni dia kata dia nak beli, dia ambil dulu barang tapi dia tak bayar lagi. Dan dia tak bayar pun kepada orang tu. Orang tu tertindas lah kan. Dia kata nak bayar, lepas tu tak bayar. Dan Wa'il ni orang besar. Orang yang berniaga tadi tak berani nak ambil tindakan dekat dia. Tak berani nak ni lah, minta lah. Sebab dia orang besar Mekah. Jadi melihat perkara ni, orang tu tadi naik ke atas bukit, wahai orang Mekah, takkan kau nak tengok kezaliman yang berlaku kepada aku ni? Jadi Abdullah bin Jud'an, salah seorang pembesar juga di Mekah, tengok benda tu berlaku, dia kata tak boleh ni, Wa'il ni melampau. Jadi kita buat satu perjanjian, kita nak lawan kezaliman yang berlaku ni. Dan Nabi SAW datang ke rumah dia waktu tu. Kisah dia lah Abdullah bin Jud'an ni.
Nabi kata lau du'itu fil Islam, kalau Nabi kata kalau aku diajak lagi ketika aku sekarang ni dibangkitkan menjadi rasul ni, ada program macam tu, orang kafir aku nescaya aku akan datang. Nabi kata la ajabtu, nescaya aku akan datang. Okey, nak khabar apa tadi? Abdullah bin Jud'an ni, dia ni Aisyah tanya tentang dia, sebab dia ni meninggal lebih kurang, mungkin dia tu meninggal waktu Nabi dilantik menjadi rasul. Berapa umur Nabi dilantik menjadi rasul? 40 kan, lebih kurang 40 Nabi dilantik menjadi rasul. Mungkin dia mati tahun tu, ataupun dia mati setahun lepas tu, ataupun sebelum daripada tu. Lebih kurang macam tu lah. So dia tak sompek untuk dakwah tu. Dakwah Nabi mula-mula dapat tu, dia tak ada tahu announce dia. Dia secara sembunyi dulu kan, Nabi berdakwah secara sir kan. Jadi dia mungkin tak sompek nak dapat dakwah Nabi. Okey, jadi dia mati time tu lah. Aisyah tanya kepada Nabi, apa cerita Abdullah bin Jud'an ni? Adakah kebaikan dia pada zaman jahiliah itu akan memberi manfaat dia pada hari kiamat? Okey, Nabi SAW kata apa? La, tidak. Innahu lam yaqul yawman rabbighfirli khati'ati yawmiddin. Sebab apa? Nabi kata tak, kebaikan itu tidak memberi manfaat dia kepada hari akhirat. Sebab apa? Sebab dia tak pernah sehari pun sebut rabbighfirli, Tuhan aku, tutup aku, ampunkan aku, khati'ati, kesalahan-kesalahan aku, yaumiddin, pada hari pembalasan. Dia tak pernah sehari pun minta. Jadi bayangkan orang yang kita rasa hari ni kita hebat lah, saya ni hebat ni, sedekah, rajin, sekali pun tak pernah berdoa. Kadang-kadang dia tidak dapat menahan azab yang akan menimpa kepada kita. Sebab tu kita kena minta kepada Allah SWT. Rabbighfirli, Allah ampun aku. Rabbighfirli. Lagi satu doa-doa Nabi ni, kalau kita perasan, doa Nabi banyak sorang-sorang. Perasan tak? Doa Nabi ni banyak sorang-sorang ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika, ya Allah aku berlindung daripada perasaan ham, rasa resah, wal hazan, sedih kan. Sebab doa sifat asalnya adalah sorang-sorang. Doa sebenar sebenarnya asalnya bukan ramai, bukan. Sebab doa adalah satu permintaan kita. Itu macam satu hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kita baguslah berdoa tu, cumanya jangan terlalu bergantung dengan doa yang beramai. Kita sendiri itu kena berdoa. Okey, yang terakhir, doa juga adalah ibadah. Doa itu sendiri Nabi SAW kata ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu sendiri adalah ibadah. Okey, lepas tu Nabi lepas kata macam tu, ad-du'a'u huwal ibadah, Nabi baca firman Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Nabi baca, dan Tuhanmu berkata, mintalah kepada aku, nescaya aku mustajabkan kepada kamu, dan orang-orang yang sombong an ibadati innal ladzina yastakbiruna an ibadati, orang-orang yang sombong daripada beribadah kepadaku. Okey, cuba dengar betul-betul ayat ni. Mintalah kepada aku mustajabkan untuk kamu. Sesungguhnya mereka yang sombong daripada beribadah kepadaku. Apa yang kita boleh faham daripada ayat ni? Maksudnya mintalah kepada aku itu adalah ibadah. Minta kepada aku mustajabkan. Sesungguhnya mereka-mereka yang sombong daripada beribadah kepadaku akan masuk dalam jahannam dakhirin, dalam keadaan yang hina. Okey, jadi ayat Al-Quran tadi tu menunjukkan bahawa doa tu sendiri adalah ibadah. Okey, lepas tu Allah sambung pula, siapa yang sombong sangat tak nak minta dengan aku itu akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina. Kenapa ayat tu macam tu? Sebab dia mula-mula dia tak nak minta dengan Tuhan. Sebab bila minta dengan Tuhan rasa macam rendah diri lah kan. Ya Allah tolong aku. Dia tak nak buat macam tu. Orang macam ni akan masuk neraka dalam keadaan hina. Sebab dia tak nak hinakan diri dia di hadapan
Allah SWT. Jadi pentingnya doa kita, personal doa itu penting, personal request itu penting, rather than just depends on change. Kau putih lah. Okay. Daripada bergantung dengan doa ramai kan. Kita bagus doa. Sebelum majlis tilawah Al-Quran, doa dulu kan. Sebelum apa-apa, doa dulu. Tapi doa, kalau ikutnya lah, kalau ikut saya lah yang faham apa ni sikit-sikit, bukan itu maksud dia. Doa yang nak ni adalah personal doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya ni memang suka macam ni sikit, supaya saya boleh ngelat, tak payah ajar banyak-banyak. Okey. Tak, kita doa lah macam tu. Tapi kita sendiri tu jangan lupa, kita minta dah belum hari ni. Ingat tak? Kita dah minta belum dengan Tuhan hari ni. Itulah kan? Maksudnya ada beza antara doa dan membaca doa. Yes. Majlis maksudnya beza berdoa dengan upacara doa. Majlis lah senang kan. Macam majlis lah kan, baca doa amin amin. Apa imam baca tadi? Entah. Itu bukan minta. Kadang-kadang kan itu bukan minta. Minta itu adalah kita sendiri minta dengan Tuhan. Sebab tu kalau saya mungkin akan ajar doa-doa yang Nabi SAW baca kan. Kadang-kadang kita pun tak tahu nak minta apa ini kan. Semua okey kan. Jadi kita cuba lazimi doa-doa Nabi kan. Nabi baca apa bagi kan. Jadi itu lah kita baca. Apa yang tu tajuk kemudian soalah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia kalau ikut SOP ni isyak kena berhenti kan, betul kan? Okey. Jadi kuliah kita di sini adalah berkenaan dengan tadabbur surah. Sebenarnya tajuk panjang sikit, tapi apa ni iklan tu dipendekkan lah. Tajuk tadabbur surah-surah pendek sebenarnya. Jadi surah-surah yang kita lancar tu, kita nak cuba faham apa sebenar yang diceritakan di dalam surah tu. Baik, kita kini berada di dalam surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha. Wad-duha wal-laili idza saja. Okey, jadi kita dah baca 3 ayat daripada surah Ad-Duha. Okey. Jadi kita dah terangkan dahulu lama dulu kan. Lupa kan? Dah bagi saya ulang balik dah. Okey, Ad-Duha, makna Ad-Duha adalah waktu lewat pagi. Duha tu sebenarnya lewat pagi sikit lah. Matahari dah terik, start macam nak terang sikit tu kan. Itu waktu duha. Waktu yang macam tu dikira waktu duha. Baik. Jadi surah Ad-Duha adalah surah yang ke-93 di dalam Al-Quran. Dan sepakat surah Ad-Duha ni, Al-Quran bila ulama-ulama ni cerita, pertama sekali dia cerita ini surah Makkiyah ke surah Madaniyah. Itu pertama sekali. Sebab apa? Dia nak tahu bila surah ni diturunkan. Nabi di Mekah ke Nabi di Madinah? 13 tahun Nabi di Mekah tu ke surah ini diturunkan, ataupun selepas daripada tu 10 tahun di Madinah tu. Okey. Jadi surah ini sepakat ini adalah surah Makkiyah, surah Mekah yang diturunkan, dan ini di kalangan surah-surah yang awal Makkiyah, awal. Maksudnya awal-awal Nabi baru dilantik menjadi Rasul tu, ini surah yang antara yang awal diturunkan. Baik. Jadi kita juga dah ceritakan audiens utama surah ini. Audiens maknanya siapa audiens surah ni kan. Macam surah Al-Lail, sebelum daripada surah Ad-Duha tu surah Al-Lail, wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla. Audiens utama surah itu adalah musyrikin Makkah. Okey, surah Ad-Duha ini audiens utama. Bukan tak ada audiens lain, ada audiens utama, tapi audiens utama untuk surah Ad-Duha adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni audiens utama dia. Allah turunkan ni nak bagi dekat Nabi. Samping tu orang lain pun kena jugalah tempias tu sikit-sikit, ataupun orang lain pun dapat benefit jugalah daripada surah ni. Okey. Jadi sebab nuzul, asbabun nuzul, sebab Al-Quran ayat ini diturunkan, asbabun nuzul ni pun kadang-kadang ulama tak sepakat pun. Kadang-kadang ada cerita sebab surah ini diturunkan, tapi kadang-kadang tidak sabit daripada Nabi pun. Kisah ni tidak, riwayatnya tidak sabit, maknanya tak mungkin betul, mungkin tak betul lah. Okey. Jadi asbabun nuzul surah ini, punca utama surah ini diturunkan, kalau ikut yang kita baca hari itu, punca surah Wad-Duha ini diturunkan isteri Abu Lahab ataupun orang-orang musyrikin Makkah
Dan sebagian contohnya tafsir Ibnu Katsir kata, isteri Abu Lahab cakap dekat Nabi, ma naraka illa qad wadda'aka rabbuka wa qalaka. Isteri Abu Lahab kata, aku rasa Tuhan kau dah tinggalkan kau lah, dan Tuhan kau dah bonci dengan kau. Itu kan. Sebab tu surah ini turun. Tapi sebahagian ulama melihat riwayat itu tidak sabit. Tidak sabit maknanya tidak betul lah, senang cerita kan. Jadi mereka menganggap bukan itu, tapi disebabkan wahyu yang telah terputus sekian lama. Sekian lama tak turun wahyu, lalu Allah turunkan surah Wadduha ni. Sebab tu dia macam ada bunyi nak pujuk Nabi sikit. Ada bunyi nak pujuk Nabi sikit. Okey, jadi apa makna yang pertama sekali? Apa perkataan apa ayat yang pertama? Wadduha. Wadduha maksud dia demi waktu duha. Jadi sumpah di dalam Al-Quran juga kita dah sebutkan, sumpah di dalam Al-Quran kadang-kadang bukan saja-saja ya kan. Saja ya, domi matahari, domi bulan, tak, dia ada kaitan sebenarnya dengan maksud seluruh ayat tu. Wadduha. Wadduha maksud dia demi waktu duha. Okey, duha tu apa? Duha itu melambangkan Nabi SAW lama tak dapat wahyu, tiba-tiba wahyu pun datang. Jadi dia umpama waktu duha kepada Nabi. Waktu duha ni adalah waktu orang paling maksudnya orang paling aktif, orang paling cergas, dan orang sukalah bila nampak matahari keluar. Dia rasa macam new life, hidup yang baru. Wadduha, itu maksud dia wadduha. Okey, lepas tu ayat yang kedua adalah wal-laili idza saja. Wal-laili idza saja. Apa maksud dia? Demi malam yang sunyi, dan demi malam yang sunyi sepi. Saja ni sunyi betul. Sunyi dia more kepada, maksudnya kat sini adalah pergerakan. Saja ni sebab dia pepatah Arab, saji ma'ayiba akhik kan. Maksud dia saji ni maknanya diamkan. Jangan bagi tahu, jangan isyarat pun keburukan saudara engkau. Saji, perkataan tu saja tu. Wal-laili idza saja, senyap. Dalam Al-Quran ada sebut wal-laili idza yaghsha, wal-laili idza yasr, wal-laili idza saja. Wal-laili idza as'as. Jadi apa beza saja ni dengan semua yang tadi tu? Saja ni dia memang betul-betul senyap kan? Isyarat dia seolah-olah Nabi SAW ni dah lama tak terima wahyu kan, saja diam kan, tak ada apa-apa ni. Lalu datanglah Wadduha tadi, datanglah wahyu balik kepada Nabi SAW. Okey, dan juga ayat yang ketiga, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kita cerita juga ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, maksud dia Tuhanmu tidak sekali-kali meninggalkan engkau, dan dia juga tidak marah kepada engkau. Itu maksud dia ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, dan dia juga tidak benci. Qala itu maksud dia marah, benci. Dia macam kalau benci tu tinggalkan, itu maksud qala. Kita dah tak berkawanan, jadi kita tinggal macam tu ya qala. Kita tinggalkan sebab benci. Tuhan kata dia tidak meninggalkan engkau, dan dia juga tidak benci kepada engkau. Okey, contoh apa hebatnya perkataan ma wadda'aka tu tadi. Ma tu tadi kita sebut kalimah tauhid kita macam mana tuan-tuan? La ilaha illallah. Itu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Okey. Tapi kalau wal-iyazubillah ada orang tak setuju dengan kita kan, dia cakap tak, dia kata ada Tuhan selain Allah, kata Jadi apa jawapan balas kepada kita? Kita tak akan jawab la ilaha illallah balik kat dia. Kita akan guna perkataan macam ma ni. Ma min ilahin illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi dia seolah-olah perkataan ma, kita macam respon kepada komen tadi tu. Jadi ayat ni pun sama, macam seolah-olah respon kan. Seolah
ayat ni respon kepada perasaan Nabi yang rasa macam ditinggalkan. Jadi Tuhan respon ni, ma wadda'aka, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau. Macam tu bunyi ayat tu sebenarnya. Dia macam bunyi respon. Sebab tu Al-Quran ni turun dalam bentuk cakap. Dia bukan tulis. Quran ni tak turun macam ni. Wadduha wal laili idza sajata. Dia cakap. Sebab tu dia bunyi tu macam pujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Okey. Itu tentang ma. Okey, tuan-tuan, saya minta azan sekejap, lepas tu saya satu ayat dia lah. Walal akhiratu khairul laka minal ula, tu je. Minta bila azan sekejap. Masuk dah kan? Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung sikit dekat walal akhiratu khairun laka minal ula. Jadi apa maksud walal akhiratu khairul laka minal ula? Maksud dia adalah, dan benar-benar yang kemudian itu lebih baik untuk engkau daripada yang mula-mula. Itu maksud dia. Dan benar-benar yang kemudian itu lebih baik untuk engkau daripada yang mula. Itu maksud dia. Okey. Jadi yang pertama sekali saya nak kita tengok ayat ni betul-betul. Biasanya ayat cukuplah dan yang kemudian itu lebih baik daripada dan yang kemudian itu lebih baik untuk engkau daripada yang mula-mula. Tak payahlah dan benar-benar yang kemudian itu. Okey, jadi apa maksud dia? Contoh dia macam ni. Ada seorang cakap, cikgu benar-benar duduk. Apa maksud dia? Patutnya cakaplah cikgu duduk je. Maksudnya seolah-olah audience dia tadi tu macam ragu-ragu, betul ke cikgu duduk? Cikgu tu betul duduk, kan? Orang tu cakap. Jadi maksud dia macam menguatkan benda yang orang itu rasa ragu-ragu, kan? Betul-betul akhirat itu ataupun akhirat kemudian lah. Akhirat maksud dia kemudian. Sebab tu kita panggil yaumul akhirah, kemudian. Okey. Maksud dia nak bunyi dia macam nak pujuk, kan? Nak beritahu benar-benar, kan? Allah cakap dengan siapa ni? Allah cakap dengan Nabi. Adakah Nabi ragu? Nabi tak ragu, tetapi Nabi rasa macam sedih. Jadi bunyi tu macam nak pujuk lah. Betul, ayah akan beli, kan? Ayah akan beli. Betul ayah beli, kan? Kita cakap macam tu dengan anak kita. Jadi itu maksud lam dekat situ. Wala, lam tu lam taukid tu, yang benar-benar kemudian itu lebih baik untuk engkau daripada yang mula-mula. Okey. Yang keduanya, akhirah. Walal akhirah tu, kan, kalau kita memang nampak akhirat tauhid lah, kan? Akhirah, kan? Akhirat memang okey, di kalangan ulama ada dua pendapat. Apa maksud akhirah? Akhirah ni saya dah bagi tahu maksud dia apa? Kemudian. Akhirat itu maksud kemudian. Jadi di kalangan ulama ada berpendapat akhirat itu membawa mana? Akhirat. Maknanya apa yang lebih baik untuk engkau tu, akhirat tu, di sana Nabi akan dapat syurga yang paling tinggi. Macam doa kita baca azan tadi, wa ba'athhu maqaman mahmudan allazi wa'ata, dan bangkitkan dia pada satu maqam, satu tempat yang mahmud, kan? Dan Nabi sebut dalam hadis, tempat tu hanya seorang je di kalangan Allah yang dapat. Dan Nabi minta kita doa supaya dia dapat tempat tu, kan? Sebab tu siapa yang doa lepas azan, Nabi halat lahu syafaati, dia akan dapat syafaat aku. Sebab kita doa dekat lepas azan tu, kita doa Nabi dapat tempat tu. Okey. Aku nak cerita apa tadi? Lupa dah. Okey, akhirat, kan? Jadi akhirat itu ada yang faham macam tu, dan ada juga yang faham akhir kemudian dekat situ. Maksud dia kemudian nanti. Sekarang ni Nabi susah ni. Awal-awal dakwah Nabi sangat susah, dan Allah janji kemudian esok nanti lebih baik daripada yang sekarang ni. Nabi tertekan ni waktu ni. Jadi ini antara ayat Allah nak pujuk Nabi SAW. Itu perkataan akhirah. Okey, yang kedua, khairul laka walal akhiratu khairul laka. Okey, saya dah sebut juga dulu, dululah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tak sebut sepatutnya wa ma qalaka. Sepatutnya bahasa Arab expected ayat dia wa ma qalaka, tetapi Allah buang ka tu sebab qala tu maksud dia benci. Jadi Allah tak nak kaitkan engkau itu dengan Nabi. Allah buang ka tu. Tapi khairun Allah kaitkan. Baik itu Allah sambungkan dengan laka. Khairul laka, baik untuk engkau. Khairul.
walal akhiratu khairul laka, untuk engkau, minal ula. Okey, jadi itu antara maksud dekat sini al-ula. Sebab tu Allah tak kata walal akhiratu khairul laka minad dunya. Allah tak kata walal akhiratu laka khairul laka minad dunya. Sebab kalau Allah sebut dunia, maksudnya akhirat itu lebih baik daripada dunia. Jadi akhirat tadi tu confirm maksud dia akhirat, bukan maksud masa depan. Sebab tu Allah guna al-ula, yang mula-mula. Jadi dia memberi makna kedua-dua kat situ sebenarnya. Jadi sekarang ni susah, esok senang. Dunia susah, akhirat senang. Macam tu maksudnya. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Okey. Jadi kita pun fikir satu benda yang terakhir. Apa yang senang Ini ayat ni turun sebelum Nabi perang Badar. Perang Badar itu waktu Nabi di Madinah. Ayat ni turun, Allah kata sekarang ni akan apa ni? Kemudian lagi senang daripada sekarang ni. Apa maksud dia tu? Maksud ni perang Badar belum, perang Uhud belum, perang Tabuk belum. Makna dia dekat sini sekarang ni. Sedangkan kita tahu nanti akan ke depan ni di Madinah Nabi lagi banyak perang. Allah kata nanti kemudian lagi senang. Maksud dia apa? Sekarang ni Nabi lagi susah. Sebab Nabi seorang-seorang lah sekarang ni. Nabi sekarang ni, Nabi di Makkah ni berapa puluh orang yang beriman dengan Nabi, tak ramai. Maksud dia, kalau kita hadapi kesusahan tu tak ramai, benda tu lebih berat. Walaupun kat sana masa depan ni perang, tapi masa tu umat Islam puluh ribu umat Islam waktu tu Nabi dah lebih senang. Sebab perasaan itu dikongsi bersama-sama. Yang ni masa 2-3 orang beriman ni, dia rasa Allah beratnya dakwah. Itu maksud walal akhiratu khairul laka minal ula. Wallahu ta'ala a'lam. Nanti langgar SOP cik. Okey tuan-tuan, ada soalan tuan-tuan? Jarang tak ada soalan imam. Atuk ke tuan? Ajarlah. Lama tak belajar ni, rasa poning pula belajar ni kan. Okeylah. Jadi kita habiskan dulu kuliah kita untuk malam ni, untuk mematuhi SOP. Okey. والله نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعافي مبتلانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.